Ada 3 pilihan jawapan. Okay, nombor 20 kita sambung Terengganu punya soalan ni. Okay, mula dengan Wawa. Manakah antara hubungan yang sorry. Panjang fokus kanta objektif dan kanta mata bagi sebuah teleskop astronomi masing-masing adalah F. Kosong cikgu. F objek, FO. F objek. Dan F M mata. Dan jarak antara kedua-dua kanta pula adalah L. Manakah antara hubungan berikut antara L, F objek dan F mata adalah benar bagi teleskop astronomi pada pelarasan normal? Okey, yang cikgu bulatkan ni adalah keyword-keyword yang penting. Untuk teleskop dengan mikroskop, yang pertama dia ada 2 panjang fokus. Maksudnya dia ada macam ni Okay, ni mikroskop, kita tengok teleskop. Okay, maksudnya teleskop dengan mikroskop dia mempunyai 2 kanta cembung. Nampak kan? Sekejap, kena conteng jadi kena shift dia. Okay, so kanta objek adalah kanta yang dekat dengan objek, yang menghala ke objek. Objek kita teleskop nak teropong benda jauh. Jadi dia macam mendongak cahaya. Untuk teleskop ni, dia punya sinaran dia kena lukis secara selari tapi mendongak ke atas. Sebab objek tu, teleskop fungsi dia untuk meneropong objek jauh kan? Betul tak? Betul tak? Jadi U dia sama dengan infinity. Okay, infinity. Okay, faham tak kenapa U sama dengan infinity? Faham ke tak kenapa U sama dengan infinity? Tak. Sebab objek tu, kita tak tahu kat mana kedudukan dia. So, dia sangatlah jauh. Infinity tu maksudnya tak boleh diukur lah. Faham? Faham tak? Maksudnya U bukan objek ke? Maksudnya U tu jarak objek. Yes, jarak objek tak boleh diukur. Infinity. Objek tu sangat jauh, tak boleh ukur. Faham tak? Faham ke? Okay, bila objek tu sangat jauh, U sama dengan infinity, tak boleh ukur, maka dia punya gambar raja sinar dia, kita kena lukis secara parallel beam. Beam tu sinar cahaya, parallel selari, sinar selari. Okay, sinar selari sampai ke tengah ni, sinar selari sampai ke center of kanta, titik tengah kanta dan sinar selari. Tapi dia kalau teleskop mesti dia condong sikit macam tu. Faham tak? Faham? Okay. Okay. So faham kenapa dia objek jauh, sebab dia sangat jauh lah. Objek planet-planet kan jauh lah teleskop ni, objek yang jauh. Kemudian dia ada 2 jenis kanta. Yang pertama kanta objek iaitu menghala ke arah objek. Dan satu lagi kanta mata yang dekat dengan mata. So kita ada 2 jenis kanta. Kanta objek menghala ke objek. Kanta mata menghala ke mata. Faham Sama juga dengan mikroskop. Okay, mikroskop kanta objek menghala ke objek. Tapi objek untuk mikroskop memang dekat. Kita letakkan objek betul-betul bawah kanta. Pernah guna mikroskop kan? Pernah kan guna mikroskop? Ke tak pernah nak cikgu tunjukkan gambar mikroskop? Pernah. Pernah kan? Okay, dia duduk dekat. Kita boleh ukur jarak dia. Dan jarak dia tu biasanya kita letak lebih besar sikit daripada panjang fokus kanta objek. Okay, so sama. Kanta objek menghala ke objek. Kanta mata menghala ke mata. Okay, sampai sini faham? Faham tak? Wawa? Faham. Okay, good. Okay, kita tengok teleskop tadi balik. Okay, dah faham situ. Saya keluarkan benda ni, saya takut dia keluar kepada soalan struktur. Kalau dia keluar soalan struktur, masak awak. Kan, kita nak
Maksudnya bila cikgu bincang soalan paper 1, dia boleh come out in paper 2. Tadi cikgu tengah sorting soalan trial negeri-negeri untuk kertas 2. Memang cikgu dah dapat nampak dah topik apa yang famous. Nanti kita akan bincang ikut konstruk. Cikgu akan scan soalan ikut konstruk dan 4 soalan trial cikgu dah settingkan untuk awak. Cikgu akan share dan kita akan tumpukan ikut konstruk lepas ni. Okay. So itu dah faham. Seterusnya, setiap kanta awak faham dia akan ada panjang fokus sendiri-sendiri. Kalau kanta objek, dia adalah panjang fokus kanta objek, FO. Okey, di depan dan di belakang. Cikgu dah ajar dah macam mana nak dapatkan FO ni, panjang fokus ni. Ingat tak? Cikgu dah ajar macam mana nak dapat. Kita mesti buat satu bulatan. Lepas tu dapat dia punya center. Jejari dia, separuh jejari tu dapatlah titik fokus. Faham tak benda tu? Ni pun sama. Faham kan? Cikgu dah terang. Untuk kelas sebelum ni. Faham Setiap kanta tu dia ada titik fokus. Faham tak? Faham. Okay, so kanta objek, kita dapat panjang fokus kanta objek. Okay, kanta mata pun dia ada panjang fokus kanta mata. Dan untuk teleskop, bagi pelarasan normal, padam lagi. Bagi pelarasan normal, panjang fokus kanta objek ni, sini titik tengah sampai titik fokus ni, panjang fokus kanta objek ni, tambah panjang fokus kanta mata, FE tu I mata ataupun FM boleh lah. F kecil ni panjang. F besar ni titik fokus. Panjang maksudnya jarak lah panjang ni. Okay, unit sentimeter. Kalau F besar tu titik fokus. Ni titik fokus. Okay, itu beza dia. So, kita dia sama. Pada titik yang sama ni. FO dengan FE ni pada titik yang sama. Pada lagi sekali. Ni titik dia sama. Sebab apa? Sebab ini kanta ni kita adjustkan supaya pada pelarasan normal. Pelarasan normal tu simbol dia L. Macam soalan ni tadi. Pelarasan normal. Yang ni. Ni pelarasan normal, simbol dia L. Okey, faham tak tu? Pelarasan normal. Okey, pelarasan normal untuk teleskop. Pelarasan normal tu apa cikgu? Okey, pelarasan normal tu maksud dia kita adjust jarak antara dua kanta ni supaya kita nampak imej akhir yang terbentuk nanti. Imej akhir yang terbentuk tu nanti kita nampak dengan jelas. Sharp. Dengan jelas. Faham tak? Faham ke tak faham pelarasan normal tu? Dia jarak antara kanta objek dengan kanta mata. Macam mana nak dapat jarak tu cikgu? Okey. Kalau awak tengok kat sini tadi. Okey, padam lagi sekali. Okey, macam mana nak dapat jarak tu? Ni FO, panjang fokus kanta objek, FO. Ini pula ialah panjang fokus kanta mata. So, L ialah hasil tambah sama dengan FO tambah FE ataupun FM lah. FE atau FM samalah I mata. So dia mesti sama dengan hasil tambah kedua-dua panjang fokus FO dengan FE ni. So dapatlah pelarasan normal dia. Maksudnya dapatlah imej yang jelas. Kita letak kedudukan kanta tu pada jarak pelarasan normal. FO tambah FE untuk mendapatkan imej yang jelas. Faham ke tak? Faham tak? Teleskop, cara nak ingat tele. Tele tu maksudnya samalah. Sama. Pelarasan normal sama dengan hasil tambah ni. Sama. Tele. Tele kan? Tele. Kiri kanan sama. Okey, macam tu. Tapi untuk mikroskop, untuk mikroskop cuba kita tengok. Untuk mikroskop, pelarasan normal dia, iaitu jarak antara kedua-dua kanta ni. Jarak antara kedua-dua kanta ni adalah ni FE. Nampak tak? Ni adalah FE. Yang ni pula adalah FO. Maksudnya FO
FE, kalau kita tambah FO tambah FE, pelarasan normal L tu dia mesti lebih besar, betul tak? Sebab ada kat sini, ada tambah something kat sini, betul tak? Betul. So L untuk mikroskop dia mesti pelarasan normal dia lebih besar. Boleh? Boleh tak ingat? Boleh. Sebab tu Boleh. jawapan dia apa? Sebab tu jawapan dia untuk teleskop, jawapan dia yang mana? A. Okay, kalau yang ni mikroskop, tulis. Sini mikroskop. Okay, ni teleskop. Tu je lah kita ada. Yang ni tak ada. Okay, tak ada kena-mena. Okay, 21. Baca Nabil. Okey, cikgu. Hajah menunjukkan seorang suri rumah tangga. Tak nampak. Tangga nampak? yang tak saya tak nampak. Suri rumah tangga sedang membersih lantai. Keluar cikgu. Keluar. Okay, so lepas tu? Tukar daya kehadapan Fx yang dikenakan ke atas lantai pintu. Saya rasa C. Fx ya. Daya kehadapan kita ada. Okay. Awak rasa C. C tu apa? C. F cos 90 tolak theta. Okay. Zoom sikit sini. Nampak tak? Nampak. Okay. So ni Fx. Yang pertama first step kita nak buat apa Bentukkan segitiga daya rasanya. Ya. First step bentukkan segitiga daya. Okay, maksudnya awak macam mana awak boleh dapat C tu? Cerita sikit. Macam mana boleh dapat C? Segitiga daya awak macam mana? Gerakkan part C yang mana ke mana? Saya Nabil gerakkan. Fx ke kepala F. Lepas tu Fy tu saya sebalik pula. Macam ni? Macam tu. Okay, awak gerakkan macam ni. Lepas tu dapatlah segitiga bersudut 90 darjah. Betul? Betul. Okay, lepas tu Fx ni bertentangan. So, bila bertentangan, kita guna apa? So. Saw. Okay, saw. Saw. Maksudnya sin lah. Sin. Sin theta sama dengan opposite bagi hypotenuse. Okay, opposite kita apa? Fx. Fx. Hypotenuse kita? F. So, dapat F sin theta. F sama dengan Fx. Betul? Betul. F sin theta. Okay. So, awak dapat Fx sama dengan F sin theta. Ada tak jawapan Fx sama dengan sin theta? Tak ada. Okay, tak ada. So, bila tak ada, so dia terbalikkan yang ni je kan? Maksudnya Fx tu boleh jadi juga ialah sama dengan F cos tapi 90 ambil maksudnya kita gerakkan Fx ke gerakkan Fy ke sini, betul tak? Betul. Kita guna segitiga yang satu lagi. Kita gerakkan Fy sebelah sini. Jadi kat sini ialah 90 tolak theta, betul? Betul. Jadi betul. 90 tolak theta tu sudut dia. So yang kita nak Fx kebetulan adalah sebelah. So kita kena guna cos, betul? Sebab tu jawapan dia C. Betul. Okey, siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham? Faham Saya. Saya tu siapa? Saya. Zarul. Okey, Zarul. Kalau ini kemahiran yang segitiga yang pertama ni awak faham? Yang sebelah sini ni. Ni faham? Faham. Okey, faham. Okey, saya padam yang ni dulu. Okey, sekarang
Dia ada dua cara kan, nak bentuk segitiga kat sini ada dua cara. Yang pertama tadi sama ada fx yang kita pindahkan kat bawah sini. Fx kita pindah sini. Okey, satu lagi kita boleh pindahkan fy ke sebelah sini. Dapat juga satu segitiga. Okey, tu awak faham tak Zarul? Untuk jadikan segitiga tu faham? Ada dua Faham. segitiga boleh terbentuk. Okey. So, oleh kerana yang segitiga sebelah sini tadi, jawapan dia F sin theta, tapi kita tengok tak ada dekat jawapan tu. So, kita terpaksa guna segitiga yang sebelah sini. Segitiga sebelah sini. Okey, jadi bila segitiga sebelah situ, sebelah yang kanan tu, sebelah atas tu, so kita perlu dapatkan theta yang baru. So theta yang baru dia maksudnya 90 tolaklah theta ni. Sini maksudnya 90 tolak theta. Okey, Zara faham sampai situ? Faham. So sudut yang baru tu 90 tolak theta lah. Okey, kemudian dia nak cari fx. So fx kekal ke atas sebab kita dah pindah, kita hanya pindahkan fy saja kan. So sekarang ni fx ni, okey, dia berada sebelah dengan sudut. Bila sebelah, maksudnya kita guna syah kan, cos kan. Cos Betul. theta sama dengan adjacent bagi hypotenuse. Cos theta kat situ adalah 90 tolak theta. Okey. Sama dengan adjacent. Adjacent kita sebelah lah, sebelah sudut tu adalah fx. Fx bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse kita f. So kita dapatlah, kalau kita gerakkan kat sini, nanti kita dapat f cos 90 tolak theta sama dengan fx. Sebab tu jawapan dia C. Boleh faham? Faham je. Okay. 22. Zarul. Sesuatu objek berada di dalam keseimbangan apabila satu, pecutan adalah sifar. Dua, Betul? Betul tak? Pecutan sifar, objek tu seimbangan. Betul tak? Seimbang. betul. Okay, betul. Okay. Kedua. Nombor dua, pegon. Betul. Betul. Nombor tiga. Halaju seragam. Bukan. Kenapa bukan? Halaju seragam, pecutan. Pecutan sifar maksudnya halaju seragam. Betul. Betul. Nombor empat. Betul. Betul. So, jawapan dia? D, semua di atas. Semua di atas. Okay, faham tak? Ada siapa-siapa tak faham? Nombor 22. Tak faham? Tanya je. Okay. Nombor 23. Karik. Rajah menunjukkan graf daya lawan kemenangan dalam eksperimen mengkaji kekenyalan spring. Berdasarkan pengajian anda pada graf di atas, perbandingan manakah yang benar? Tak tahu dia. Tak tahu. Tak tahu. Okay, dia sebut pasal lebih keras, spring lebih keras, pemalas spring lebih besar. Okay, kalau jawapan kat sini spring lebih keras ni merujuk kepada apa? Siapa tahu? Spring lebih keras, spring Pemalas. lembut merujuk kepada apa? Apa? Pemalas spring. Yes, pemalas spring. Okay, kita cuba tengok formula yang ada berkaitan dengan spring. Ada tak? Tak ada. Ada. Nombor berapa? Nombor berapa yang berkaitan dengan spring? 21. 20 dan 21. Tapi untuk soalan kita ni berkaitan dengan 21 lah. Okay, so F sama dengan KX. Maka K sama dengan F bahagi X. Betul? Betul tak? Okay, apa hubungan K dengan X? Songsang. Berkadar songsang. Okay, bila pemalas spring tinggi, X rendah. X ni apa? X ni apa? Pemanjangan.
Okey, pemanjangan ataupun pemampatan. Pemanjangan atau pemampatan Okey, pemampatan. Pemampatan. Tahu kan pemampatan? Compression. Tahu kan? Okey, tahu pemanjangan pemampatan nak kira, nak ukur macam mana tahu kan? Panjang akhir, tolak panjang awal. So yang ini adalah dia punya pemanjangan lah. Kalau pemampatan pun dia memampat lah. Faham kan benda tu? Kita tak perlu cerita Okay. So kat sini hubungannya berkadar sungsang. Jadi logiknya kalau pemanjangan tu kecil, maksudnya pemalas spring dia tinggi, maksudnya spring tu keras ke lembut? Dia susah sangat nak memanjang. Maksudnya spring tu keras ke lembut? Pemanjangan dia kecil je. Dia susah nak memanjang. Keras. Maksudnya keras. Okey. So kena faham tu dulu. Bila pemalas spring tu besar nilai dia, maksudnya spring tu keras menyebabkan pemanjangan tu rendah je nilai dia. Susah untuk dipanjang atau dimampatkan. Faham tak? Faham? Okey. Itu satu. So dekat sini A dan B dia adalah berkaitan dengan pemalas spring tu. Spring lebih keras. Okey, maksudnya K dia lebih besar. Okey. Macam mana dapat nilai K ni? Okey, pemalas spring maksudnya K. K lebih. K. So dia berkaitan, dua-dua ni berkaitan dengan K. Satu KQ, K pemalas spring untuk spring Q lebih besar. Ini maksud dia kalau kita tulis kat tepi dia tu, pemalas spring untuk spring Q lebih besar daripada pemalas spring untuk spring P. Itu maksud dia. Okey, untuk B pula, pemalas spring untuk P lebih besar daripada pemalas spring untuk Q. Okey. Boleh awak faham benda ni kepada benda ni? Faham? Faham. Okey. Ni pula C, panjang asal spring Q lebih besar daripada P. Panjang asal simbol dia L0. Okey, dia lebih besar daripada, maksudnya LQ lebih besar daripada LP. Ni tapi panjang asal panjang asal. Okay, tenaga keupayaan spring P lebih besar daripada tenaga keupayaan spring Q. So tenaga keupayaan tadi kita tengok simbol dia. Tenaga keupayaan ni E. Okay, E tu simbol untuk tenaga keupayaan kenyal lah. E kecil itu elastik. Yang ni maksudnya elastik. Okay, E besar ni maksudnya energy. Dan formula dia setengah Fx. Macam mana boleh dapat setengah Fx adalah daripada graf. Okay, mari kita fahamkan graf ni. Daripada graf, bila awak buat eksperimen, awak boleh dapat graf garis lurus. So daripada graf garis lurus ni ada dua benda yang awak boleh dapat. Yang pertama, awak boleh dapat apa daripada graf garis lurus? Pemalas. Kecerunan. Kecerunan. Okey, kecerunan graf. Okey, kalau tengok kecerunan graf, tadi formula F sama dengan KX kan? Betul tak pelajar? Betul. So, ini F, yang ni X. Okey, yang ini saya boleh guna untuk paper 3. Okey, paper 3 awak boleh jadi keluar spring. Boleh jadi dia bagi dua spring dan dia suruh kira dua kecerunan spring tersebut. Boleh jadi, saya tak tahu. So saya terang je macam mana. So bila awak dah plotkan graf daya melawan pemanjangan, so paksi Y kita adalah daya, paksi X kita adalah pemanjangan. Okey, jadi kecerunan sama dengan perbezaan paksi Y bahagi perbezaan paksi X. Ini tahu kan matematik. So paksi Y kita adalah daya, paksi X kita adalah pemanjangan. F bagi X. Sampai sini faham? Faham. Okey. So kita daripada formula pula, okey, K adalah F bagi X. So nampak tak? F bagi X adalah, sini pun F bagi X. So K sama dengan M.
Maksudnya awak kira kecerunan, awak akan dapat nilai K. Awak kira kecerunan, awak akan dapat nilai K. Okey, faham tu? Faham. Okey. Sekarang ni dah faham. Maksudnya kecerunan tu membawa nilai pemalas spring. Itu faham Okey, sekarang dah faham itu, just bandingkan je. Mana yang lebih curam? M untuk P ke M untuk Q? P. Okay, so M untuk P lebih besar nilainya berbanding M kecerunan untuk Q. Maka pemalas spring untuk P lebih besar daripada pemalas spring untuk Q. Ini conclusionnya lah. Analisis daripada graf ni. Senang je tu. Bila awak dah faham maksud kecerunan ni mewakili nilai pemalas, awak terus boleh analisis lah. Okay. So, A dengan B, yang mana yang betul? B. B. Dah dapat dah betul tu? Betul? Okay, tak apa. Kita tengok pula yang ni panjang asal dia sama. Sebab apa panjang asal dia sama? Dia kalau dia dah manipulasikan pemalas spring, yang lain dia kena constant. So yang ni awal-awal lagi dah salah. So kita tengok D, tenaga keupayaan kenyal spring P ni. Okey, macam mana nak kira tenaga keupayaan kenyal daripada graf? Okey, tadi cikgu kata ada dua kuantiti fizik yang kita boleh dapatkan. Yang pertama kecerunan, mewakili pemalas spring. Yang kedua, luas di bawah graf. Okey, awak kira luas di bawah graf untuk P ni, dia dapat tenaga keupayaan spring P lah. Okay, tenaga keupayaan spring P tu sama dengan setengah. Sebab apa setengah? Ini bentuk segitiga. Bentuk segitiga setengah darab F iaitu 8 darabkan dengan X. Fx sebab tu formula dia ni. Setengah Fx sebab dia adalah luas di bawah graf. Faham? Faham tak? Faham. Faham. Dah faham dua kriteria kita boleh dapat daripada graf F lawan X ni. So, dah boleh buat perbandingan. Agak-agak luas di bawah graf mana yang lagi besar? Q. Q. Okay, maka EQ dia lebih besar daripada E elastik untuk P. Sebab luas. Okay, so kalau kita tengok jawapan ni, tenaga keupayaan P lebih besar. So, salah lah. Sepatutnya Q lebih besar. Okay, faham? Sebab tu jawapan dia tadi. Okay, good. Catat segala maknanya yang saya terangkan ni. Sebab it could be come out in paper 2 structure. Okay, that's why saya pergi paper 1 ni details. Okay, 24. Munawarah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair ialah kedalaman cecair C. Okay, kedalaman cecair C. Apa formula yang menjadi rujukan awak? P sama dengan H rho G. Yes, formula nombor 23 ni. So kat sini apa hubungan tekanan dengan kedalaman berkadar? Terus. P berkadar terus dengan H, yang lain kena malah. Yang kedua, P berkadar terus dengan rho. Rho tu apa? Ketepatan. Dan P berkadar terus dengan G. Maksudnya graviti yang berbeza lah. Tengok dekat bulan ke ataupun dekat bumi. Berbeza. Okay. So jawapan di sini. Nombor 25, Nabil. Jadi bawah menunjukkan alat untuk mengukur tekanan atmosfera. Atmosfera. Okay, namakan alat ini. Oh, senangnya. Namakan alat ini. Jawapannya manometer. Manometer bentuk dia yang macam ni. Dia ada linkkan dengan gas. Dan dia ada tekanan atmosfera. Terdedahnya adalah T atmosfera. Oh, saya terkeliru. Dia jawapannya manometer bentuk
Barometer. Merkuri kan. Tengok sini. Ni saya kalau naik 76 ni mesti merkuri. Liquid ni kita gunakan merkuri kalau dia naik 76 cm. Faham? Barometer Faham. untuk ukur apa? Apa fungsi barometer? Ukur? Tekanan atmosfera. Yes, tekanan atmosfera. Manometer? Tekanan gas. Tekanan gas. Barometer tekanan atmosfera. Okay, sejak pasti. And then, siapa? Zarul. Okay, nombor 26. Rajah menunjukkan satu sistem dek hidrolik yang digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Okay, so okay, ni prinsip apa ni Munawara? Pascal kan? Betul. Kenapa awak confident Pascal? Sebab dia hidrolik. Menutup. Dia satu sistem yang tertutup. Lepas tu dia ada area dan dia ada daya. Kan? So ada tak formula yang berkaitan lah? Tak ada. Kat sini tak ada. Dia formula Pascal tu. Okay, seterusnya sambung. Apakah omboh P apabila P dikenakan daya kecil menyebabkan D? Tekanan yang dirasakan pada ombak P sama dengan tekanan yang diberikan oleh ombak Q. Okay, good. Yes. Itu adalah definisi prinsip Pascal. Menyatakan tekanan, pressure yang dikenakan ke atas keseluruhan cecair ni adalah sama. Dipindahkan secara seragam apabila daya dikenakan ke atas luas permukaan yang pertama ni ataupun P ni kan. So F bagi area, so akan menghasilkan tekanan. So tekanan tu dipindahkan secara seragam. Janji dia mesti satu sistem tertutup, barulah dia boleh berpindah secara seragam. Kalau awak bayangkan sistem terbuka, ada lubang kat sini, memanglah tak boleh pergi secara seragam, adalah kebocoran kat sini, pressure dia keluar. So memang tak boleh seragam lah sampai ke sini, logik kan? Okay. Tertutup. So jawapan dia D. Okay, kita tengok yang lain dah. Okay, nombor 27. Harith. Rajah menunjukkan balon iklan yang dilepaskan pada waktu pagi semasa perasmian sebuah pusat membeli belah di sebuah bandar. Balon sedang naik perlahan-lahan di ruang udara. Antara berikut yang manakah benar mengenai situasi tersebut? Jawapan dia saya rasa D. Bola ke donkey? Bola. Bola. Kenapa bola? Sebab kalau daya tujah dia tak besar, dia tak boleh naik kan. Macam mana? Sebab daya tujah dia kena besar kalau dia nak naik. Naik. Yes. Keyword dia naik. Bila naik, okay. Dia ada ni prinsip apa Wawa? Tanya Wawa je pasal prinsip. Prinsip apa Wawa? Dia prinsip Pascal. Yang ni prinsip Pascal. Ni prinsip apa Wawa? Berkaitan dengan daya tujah. Archimedes. Okay, Archimedes. Betul. So, Archimedes ni, kalau kita labelkan daya dekat sini, ada berapa daya? Warna merah. Ada berapa daya dekat sini? Ni pusat dia. Ada berapa? Dua. Yang pertama? W. W ke mana? Ke bawah. Okay, soalan suruh labelkan daya yang terlibat. Okay, so W. Okay, baru ni dalam soalan Selangor set 2 anak murid saya, dia just labelkan W dengan, okay, ke atas apa? Ke atas daya apa? Daya tujah ke atas ataupun daya buoyant force, daya apungan. Okay. Kalau saya salahkan anak murid saya bila dia label je macam ni. Dia label dekat soalan, kalau dekat soalan tu dia tak define, dia tak maklumkan FB ni apa, W ni apa.
Awak jangan simply tulis W dengan FB je. Awak kena define. Okay, FB ialah daya tujah ke atas ataupun daya apungan. Sama je lah benda tu. Okay. Ni berat. Kena tulis. Kalau soalan tu tak bagi awal-awal, kena tulis. Jangan assume pemeriksa tahu. Faham tak? Faham maksud saya? Faham. Faham. Okay. Untuk dia naik ke atas, FB lah kena lebih besar. Okay, betul. Barulah dia boleh naik ke atas. Okay, kalau dia nak turun ke bawah, mana pula yang lebih besar? Double? Turun ke bawah, W. W lah kena lebih besar. Okay, kalau dia nak naik ke atas, FB lah lebih besar daripada W. Okay, kalau dia terapung je tak naik atas, tak turun bawah. Maksudnya apa? F sama dengan W. FB sama dengan itu maksud dia. Ada keyword terapung. Okay. Dan nombor 28. Okay, Wawa. Raja menunjukkan satu lubang laluan tikus dalam tanah. Udara di permukaan tanah mengalir dari P ke Q. Okay, ni berkaitan dengan udara, berkaitan dengan, dan kalau kita tengok kat sini dia punya stream, dia punya halaju, stream. Garis-garis ni, garis-garis yang awak tengok merapat-rapat ni adalah streamline ataupun menunjukkan halaju udara. Kalau dia rapat, maksudnya halaju udara tu tinggi. Okay. Kalau dia besar-besar macam ni, maksudnya halaju udara tu rendah. Halaju simbol dia V. Okay. So, bila kaitkan udara ni, dia berkait dengan tekanan. Berkadar seongsang. Ni prinsip apa ni? Tekanan udara berkadar seongsang dengan halaju. Prinsip apa? Bernoulli. Bernoulli. Okay. So, siapa tadi? Wawa. Okay, jawab Wawa. Jawapan dia mana? Jawapan dia A. Tekanan di P lebih tinggi daripada Q. Yelah, saya dah bagi jawapan. Okay, macam mana tekanan di P lebih tinggi daripada Q? Sebab? Sebab apa Wawa? Sebab P berkadar seongsang dengan V. Yes, good. Improve. Good. Okay. Improve banyak. Okay, baru dapat 1 markah. Kalau soalan 2 markah? Kalau soalan tu 2 atau 3 markah? Yang pertama, awak dapat 1 markah. Tekanan berkadar seongsang. Kalau soalan ni 4 markah ya. Biasa kalau prinsip kerja 4 markah. Yang pertama, awak bagi tahu prinsip dia prinsip Bernoulli. 1 markah. Yang kedua, tekanan berkadar seongsang dengan halaju. Yang ketiga, kawasan di P halaju udara dia rendah, maka tekanan dia tinggi. So halaju rendah 1 markah, tekanan tinggi 1 markah. Dapatlah 4 markah. Tak susah pun. So bila tekanan tinggi, dia akan tolak ke kawasan yang tekanan rendah. Sebab sini halaju dia tinggi, jadi tekanan rendah. So ada perbezaan halaju. Ni tekanan dia tinggi, kat kawasan ni tekanan tinggi, kat sini tekanan tinggi, sini pula tekanan dia rendah. So, tekanan tinggi akan tolak ke kawasan tekanan rendah. Sebab ada perbezaan tekanan. Itu memang hukum alam. Tak seimbang. Tekanan yang tak seimbang, dia akan bergerak daripada yang tinggi ke tekanan yang rendah. Faham? Faham. Okay, Bernoulli settle. Mana? Okay. 29, elektrik. Nabil? Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dengan arus apabila rintangan terletak. Hasil daripada eksperimen dapati voltan berkadar terus dengan arus. Antara berikut yang manakah hukum yang berkaitan dengan eksperimen di atas? Jawapannya A, hukum Ohm. Okay, hukum Ohm dan tadi saya buat eksperimen dengan budak-budak sekolah saya, latihan. Salah satunya hukum Ohm ni lah. Tapi kita gunakan dawai Nicrom SWG 28. Dan sepatutnya hukum Ohm ni yang pertama, dia mesti garis lurus. Yang kedua, dia mesti berpintas pada kosong-kosong. So hukum Ohm menyatakan voltan berkadar terus dengan arus, V berkadar terus dengan arus. Berkadar terus sebab dia garis lurus dan lalu kosong-kosong. Sebab tu dia berkadar terus.
Kalau dia tak lalu kosong-kosong, dia bukan berkadar terus, dia bertambah secara linear. Macam ni bertambah secara linear. Faham tak? So bila awak buat eksperimen tu make sure seboleh-bolehnya dapatkan dia berkadar terus seboleh-bolehnya. Tapi kalau tak boleh juga ada ralat juga ikut fine line. Tahu kan fine line? Garis penyesuaian terbaik. Bila awak plot graf tu awak kena buat garis penyesuaian terbaik. Tahu kan? Tahu. Okey. Itu je lah. Okey. So hukum Ohm. Okey, seterusnya nombor 30. Zarul. Wajah menunjukkan sebuah litar sebelum dan selepas switch ditutup. Okey. So ni buka, ni tutup. Yang lain ni yang sama-sama. Cuma dia ada drop sikit dekat sini. Voltmeter tu menunjukkan ada drop. Okey, ni cikgu dah pernah terang sebelum ni. Kalau voltmeter disambungkan kepada bateri, maksudnya eksperimen ni eksperimen yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan DGE. Tapi kat sini ada formula DGE Sekejap. DGE tak adalah formula DGE kat sini. Dekat lagi yang lain. Tak ada formula DGE. Okey, formula DGE ingat tak? Ingat tak formula DGE? Okey, cikgu tak nak awak hafal tapi cikgu nak awak fikir logik. Okey. DGE ni adalah voltan untuk sel ni. Okey, voltan untuk sel ni. E. DGE simbol dia E. Daya gerak elektrik tu simbol dia E. Okey, macam mana awak boleh tahu nilai DGE, nilai voltan asal bateri ni apabila open circuit? Bila awak open circuit, logiknya voltmeter ni dia hanya ukur voltan bateri je, betul tak? Sebab arus tak lalu kat luar ni. Sebab ni open circuit, litar tak lengkap, litar terbuka. Jadi voltmeter ni dia menunjukkan bacaan 1.5 volt sebab dia hanya menunjukkan bacaan voltan bateri, betul tak? Betul. Betul. So that ini kita panggil DGE. DGE adalah voltan. Adalah voltan semasa litar terbuka. Faham? Voltan semasa litar terbuka. Sebab tu unit dia volt. Dia merupakan voltan. Tapi bila? Waktu litar terbuka. Faham tak? Faham. Okay, good. Faham. Sekarang bila litar dah tutup, dah close, dia ada drop. Berapa drop dia? 0.2 volt. Yes. Drop dia sebanyak 0.2 volt. Maksudnya arus yang lagi 1.3 volt ni, 1.3 volt ni arus yang lalu dekat rintangan luar tau. Arus yang lalu dekat rintangan luar. 0.2 volt ni arus yang lalu dekat rintangan dalam. Dalam bateri kita ada rintangan dalam, simbol dia R kecil. Rintangan dalam dia disebabkan oleh elektrolit, bahan kimia yang ada dalam bateri. Awak belajar kan? Elektrolisis semetul. Dalam bateri ada elektrolit. Awak belajar kan? Belajar kan? Ada. Okey. So maksudnya ada dua jenis voltan. Yang pertama, voltan disebabkan oleh rintangan luar. V sama dengan IR besar. Okey, 1.3 volt ni voltan yang diperlukan. Tenaga, voltan tu tenaga. Tenaga yang diperlukan untuk bawa elektron melalui perintang yang luar ni. Yang lagi besar nilai dia, R besar. So, V sama dengan IR besar. Kita tulis V1 lah. Okey. Lepas tu, ni V yang ni pula V2. V2 ni adalah voltan iaitu tenaga yang diperlukan untuk nak bawa elektron tu merentasi rintangan yang disebabkan oleh elektrolit dalam bateri tu. So V sama dengan I darab R kecil. Okey, faham tak sampai sini? V1 iaitu voltan untuk membawa elektron sepanjang laluan dan merentasi rintangan yang besar ni, R besar.
Satu lagi V2, voltan tenaga yang diperlukan untuk bawa arus ataupun elektron merentasi rintangan dalam. Faham sampai situ? Faham. Okey. Jadi DGE ni total voltan sebelum buat kerja adalah hasil tambah V1 dengan V2, iaitu IR besar tambah IR kecil. Faham? Faham. Okey. Faham sekarang ke faham sampai bila-bila? Ingat, kita belajar bukan untuk SPM semata-mata. Bila niat awak belajar untuk awak memahami fizik itu sendiri, lillahi ta'ala, insyaAllah ilmu tu berkat dan akan ingat sampai bila-bila. Tapi kalau awak belajar hanya nak periksa, lepas periksa awak lupalah. Okey. Faham? Okey. So, dah faham engineer semua? Okey, terdapat pengurangan pada bacaan voltmeter apabila switch ditutup. Kerana apa? Yang ni lah maksudnya dia nak tunjukkan yang ni tadi. Yang drop 0.2 tu. Dia nak tunjukkan yang drop 0.2. Yang ni tadi. Ni disebabkan oleh apa? Rintangan Rintangan dalam. dalam. Okey, ada tak rintangan dalam? B. Jawapan yang mana? B. Rintangan dalam. Okey, faham? Faham. Okey, nombor 31. Siapa Siapa lupa? Siapa? Cepatlah, siapa? Saya. Red. Okey, ingat sendiri. Baca. Darjah di bawah menunjukkan konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Pada arah manakah daya itu bertindak ke atas konduktor? Jawapan dia D. Okey. Jawapan dia? D. Donkey. Donkey. Kenapa donkey? J, ke arah J. Okey, guna hukum apa? Tangan kiri Fleming. Kenapa guna tangan kiri Fleming? Sebab ada arus masuk. Lagi? Ada medan magnet arah dia. Yes. Okey, arah medan magnet arah mana? Ada arah medan magnet kekal utara selatan ni? Arah M. M. Okey, arah M. Okey. So kita lukis kita lukis dulu arah medan magnet sebab dia bagi medan magnet. Jadi kita lukis arah medan magnet ke bawah lah sebab arah medan magnet mesti daripada utara pergi selatan. Jadi simbolkan dia dengan B. Medan magnet simbol dia B arah medan magnet. And then arah arus. Arah arus masuk dalam. So masuk dalam maksudnya melibatkan paksi. Dia benda ni 3D kan? Faham tak 3D? 3D kita ada 3 paksi. Yang pertama paksi X, paksi Y. Lagi? Paksi? Ni 2 dimensi. 2 dimensi paksi X dengan paksi Y, betul? Betul. So kalau 3 dimensi kita ada satu lagi paksi. Paksi apa? Z. Z. Okay, dan semua mesti 90 darjah to each other. 90 darjah. Okay, jadi untuk arah arus kita guna paksi Z. Iaitu dia masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam maksudnya ke arah Z lah. Ke arah tu. Ni kita labelkan dengan I. Okay, sampai sini Wawa faham tak? Faham. Okay, pandai Wawa bab ni. Okay, sekarang ni gunakan hukum tangan kiri Fleming. Tangan kiri Fleming, tangan kiri Jadi F, B, I. F, B, I. Ni ibu jari kan? Ambil ibu jari, tunjukkan arah daya. Kemudian jari tunjuk arah medan magnet. Jari tengah arah arus. Okey, pusingkan dia. Pusingkan. Boleh nampak ke tak? Boleh faham ke tak faham ni?
Okay, so guna ibu jari sekejap. Kita tahu arah medan magnet. Arah medan magnet maksudnya jari mana? Jari telunjuk kan? Jari telunjuk pergi ke mana? Ke mana Wawa? Jari telunjuk awak pergi ke mana Wawa? Pergi ke utara ke selatan. Pergi ke bawah lah. Ni kan? Ni jari telunjuk. Jari telunjuk pergi ke bawah. Okey, pusing. Ambil tangan kiri awak. Buat tiga daya tu. 3 jari tu. Ibu jari. Jari telunjuk dengan jari hantu. Buat 90 darjah each other. And then jari telunjuk tu labelkan dengan B. Tunjuk ke arah bawah. Okey. Jari tengah arus tunjuk ke arah mana? Menjauhi awak, tunjuk ke arah depan. Okey, dan awak akan dapat daya F ke arah kiri. Betul tak? Semua dapat tak? Dapat. Ada tak? Ada. Dapat. So arah J. Okey. Nombor 32. Sambung. Raja menunjukkan sebatang magnet yang dilepaskan dari satu ketinggian dan kemudian memasuki sebuah gegelong yang disambung ke sebuah galvanometer. Pesangon jarum galvanometer akan bertambah apabila Pesangon jarum galvanometer. Okey, sini galvanometer. Maksudnya ni konsep apa? Dia gerak-gerak ni menunjukkan konsep apa ni? Arus arohan. Okey, good. Arus arohan. Okey, kenapa arus arohan boleh berlaku? Pemotongan Kenapa arus arohan? Yes. Pemotongan apa? flux magnet. Flux magnet. Okey, pemotongan flux magnet yang ada pada magnet bar ni oleh siapa? Siapa yang potong flux magnet ni? Medan magnet ni siapa yang potong? Gegelong. Gegelong. So ada pemotongan flux magnet oleh gegelong, maka akan ada arus arohan. So arus arohan ni ditunjukkan oleh siapa? Siapa yang tunjukkan arus arohan tu? Banyak ke sikit siapa yang tunjuk? Galvanometer. Pesongan galvanometer. So kalau pesongan galvanometer bertambah, maksudnya arus arohan bertambah. Cara nak tambahkan, okey, jawapan dia apa? B. 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 Kenapa B? Sebenarnya saya tak ingat sebab dia apa, tapi saya ingat cikgu kata kalau galvanometer tu akan bertambah apabila magnet tu lepaskan dari kedudukan lebih tinggi. Okey, bila lagi tinggi, tenaga keupayaan graviti bertukar kepada tenaga kinetik. Tenaga keupayaan graviti mgh, tenaga kinetik ialah half mv square. Hal laju dia bertambah. Okey, bila height bertambah, hal laju bertambah. Tenaga kan dia abadi. So, bila tenaga keupayaan graviti besar, dia akan berubah kepada tenaga kinetik yang besar. Maka hal laju dia pun bertambah. Okey, so lagi laju lah. Tu je. Bila lagi laju, dia lagilah banyak yang boleh dipotong. Faham? Itulah reason dia. Tolong tulis reason ni. It could be come out in paper 2 structure explain. Sebab yang saya perasan KSSM punya soalan yang saya dah tengok, yang saya dah analisis, banyak jugalah dekat structure tu yang explain 2 markah, 3 markah, 2 markah, 3 markah. Explain dan pengiraan. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya. Ya. Boleh tak explain jawapan lain juga? Jawapan lain juga. Okay. Luas kerata rentas dawai bertambah. Okay, luas kerata rentas dia faktor yang mempengaruhi peningkatan arus arohan. Yang pertama adalah laju. Kena tahu faktor dia dulu. Yang pertama adalah hal laju. Hal laju yang tinggi. Untuk tambahkan arus arohan misi kita nak tambahkan I, arus arohan yang tinggi. So kita kena laju. Cara nak lajukan, inilah tadi kita lepaskan daripada tempat yang lebih tinggi. So tenaga keupayaan tinggi, tenaga kinetik tinggi, hal laju pun bertambah. Yang kedua, bilangan lilitan. Okey, ni N. N simbol untuk bilangan lilitan. Bilangan lilitan lagi banyak, kadar pemotongan flux magnet pun lagi banyak lah. Sebab lagi banyak coil, lagi banyak flux magnet yang boleh dipotong. Faham? Okey, tu adalah yang kedua. Okey, dia yang ketiga,
apa lagi? Yang ketiga kelajuan, daya, kemudian bilangan lilitan. Okey, magnet yang kuat. Okey, magnet bar ni tadi dia dekat sini kita banyakkan bilangan lilitan, gegelung banyaklah potensi ataupun kebarangkalian untuk memotong medan magnet. Okey, yang seterusnya kalau awak guna medan magnet yang kuat. Medan magnet yang kuat. Magnet ni sekelilingnya ada medan magnet. Medan magnet tu diperbuat daripada flux magnet. Okey, flux magnet kita buat bulat-bulat lah flux magnet tu. So lagi banyak garisan medan magnet, iaitu medan magnet tu medan magnet yang kuat. Kuat tu maksudnya garisan medan magnet dia banyak dan rapat-rapat. So lagi banyaklah potensi untuk nak potong flux magnet sebab bilangan flux magnet tu banyak. Sebab kita gunakan medan magnet yang kuat, garisan medan magnet lagi banyak. Faham tak? So guna medan magnet yang kuat. Magnet yang kuat. Magnet kuat. Kenapa? Kenapa nak guna medan magnet yang kuat? Zarul? Kalau paper 2 lah keluar. Kenapa nak kena guna magnet yang kuat? Sebab medan magnet dia lagi besar. Kita guna magnet yang kuat kerana medan magnet ni lagi besar ataupun lagi banyak. Lagi kuat. Okay? Lagi banyak ataupun lagi kuat. Medan magnet ni lagi banyak. Bila medan magnet lagi banyak, flux magnet pun banyak lah. Betul tak? Betul tak Zarul? Betul. Bila medan magnet banyak, flux magnet banyak. Bila flux magnet banyak, kemungkinan kadar pemotongan flux magnet pun banyak tak? Banyak. So, arus-aruhan dia mesti berdasarkan pemotongan flux magnet. Kalau kadar pemotongan flux magnet banyak, banyaklah arus-aruhan. Tu je. Kita nak tambahkan arus-aruhan. So, kita kena tambahkan kadar pemotongan flux magnet. Cara nak tambah dia, kita gunalah medan magnet yang kuat, banyak medan magnet dia, garisan medan magnet banyak, gegelung yang banyak. So bilangan pemotongan flux magnet tu pun banyak, arus-aruhan pun banyak. Okay. So luas kerata rentas dawai bertambah. Luas kerata rentas dawai bertambah. Yang ini dia berkaitan dengan rintangan. Okay, rintangan akan kurang. So bila rintangan kurang, dia tak mempengaruhi sangatlah. Benda ni lebih kepada yang bak elektromagnet. Kalau yang elektromagnet tu okey, guna yang luas kerata dawai yang besar. Okey, kekutuban ni tak mempengaruhi, utara selatan tak mempengaruhi arus. Dia hanya mempengaruhi arah medan magnet je. Lilitan dijarakkan. Kalau lilitan dijarakkan maksudnya bilangan lilitan sikit lah. Kita nak bilangan lilitan yang banyak supaya arus-aruhan tu banyak. Salah lah. Dia ni. Faham tak? Faham. Okey. Nombor berapa kan? Berapa 33? Nombor 33. Okey. Siapa nombor 33? Saya. Mengapa kata besi lembut digunakan dalam sebuah transformer? Jawapannya bukan ni. Saya keliru dengan A dan B. Sebab history tu apa? History tu apa cikgu? Hysteresis. Okay. Cikgu nak kena buka nota tu supaya awak faham setiap satu tu. Mana? Kenapa dia? Nak cari nota bab ni, bab transformer kan? Bab 4. Transformer bab 4. Kata 5 bab 4 Kata 5 bab 4.
Ni. Saya suka guna modul Cikgu Sophie ni. Dia sangat-sangat senang, simple nak faham. Okey. Tapi ni alang ni bahasa Inggeris pula. Boleh lah. Boleh ke bahasa Inggeris? Tak nak. Awak tak nak bahasa Inggeris kan, nak bahasa Melayu kan? Dia pernah keluar esei juga ni. Okay. Transformer bawah sekali. Okay, nampak tak? Dia ni pernah keluar esei. Ini adalah salah satu soalan esei ataupun soalan structure yang bahagian making decision construct. Construct membuat pilihan boleh keluar yang ni. Okey, yang pertama kaedah untuk meningkatkan kecekapan transformer. Okay. Transformer tahu kan? Ke tak tahu? Ni transformer. Tahu tak transformer? Tahu kan? Apa fungsi transformer? Menaikkan atau menurunkan arus. Mengubah voltan Voltan. arus ulang alik. Mengubah voltan arus ulang alik. Ni, dia menggunakan arus ulang alik. Kalau arus terus tak boleh. Arus terus tak boleh. Mesti guna arus ulang alik. Dan yang pertama, untuk kita kurangkan kehilangan tenaga, sebab kalau boleh kita nak kecekapan transformer 100%, tapi memang susah. Kita dalam hidup kita ni memang kita susah nak dapat kecekapan 100%. Even awak sendiri pun, saya dah bagi input rasanya dah 100%, tapi output mungkin tak 100%. Mungkin ada yang terlesap tak ingatlah apa. Macam tu lah, faham tak? Okay. So, punca kehilangan tenaga untuk transformer ni rintangan gegelung. Dekat transformer ni, kita lilitkan untuk gegelung primer dengan gegelung sekunder ni kita guna wire. So, bila kita guna wire dia ada rintangan wire tu. So, rintangan wire iaitu rintangan gegelung. Gegelung tu panjang. Bila gegelung panjang, menyebabkan rintangan dia bertambah. Okay, sebab faktor rintangan adalah length. Bila length bertambah, rintangan bertambah. Faham? Lagi banyak gegelung, bagi banyaklah rintangan. Sebab lagi panjang kan? Faham tak? So, dia boleh menyebabkan gegelung tu panas. So, bila gegelung panas, dia boleh menyebabkan haba lah dilepaskan di sekitarnya. So, macam mana cara nak atasi masalah haba ni? Gunakan wire kuprum yang tebal. Sebab kalau area diameter besar, wire tu diameter dia besar. Okay, so lagi banyak arus yang boleh masuk, rintangan dia akan jadi kurang. Kalau awak guna wire yang kecil, diameter kecil, elektron tu, arus tu susah nak masuk. Sikit je boleh masuk. So rintangan dia jadi tinggi. Sebab ni pintu kecil. Ni pintu besar. Nak tolak elektron yang banyak dalam masa 1 saat, yang ni dah lagi senang. Pintu besar. Diameter besar. Faham tak? So rintangan akan jadi kurang. Boleh faham? Sampai yang itu boleh faham? Boleh. Okay. So first dah. Second, hysteresis. Apa itu hysteresis? Memang nama dia hysteresis. Hysteresis ni adalah satu keadaan di mana teras besi dimagnet dan dimenyah magnet secara berterusan oleh medan magnet yang berubah. Faham ke tak faham? Teras besi dimagnet dan dimenyah magnet ni maksud dia macam ni. Okay. Ni kan transformer. Okay. Kita ambil yang ni, arus ulang alik. Okay. Arus ulang alik mesti arus ulang alik. Tahu kan arus ulang alik? Arus ulang alik ni bentuk dia macam ni. Nilai arus ataupun nilai voltan dia berubah-ubah. Faham? Faham. Bila voltan berubah-ubah, maksudnya medan magnet yang terhasil pun berubah-ubah.
Okey, bila magnitude tu tinggi, elektromagnet dia pun besarlah. Sebab arus yang masuk tu banyak, jadi elektromagnet ataupun medan magnet interaksi pun banyak. Bila arus yang masuk tu sikit, medan magnet dia pun sikit. Dia berubah-ubah lah. Maksudnya dimagnetkan. So teras besi ni akan dimagnetkan. Dia banyak. Kemudian bila arus sikit, dinyah magnet. Maksudnya medan magnet ni berkurang. Itu maksud medan magnet. Dimagnetkan dan dinyah magnet. Medan magnetnya banyak, medan magnetnya berkurang. Faham tak? Sebab arus yang masuk tu berubah-ubah magnitude dia. Sebab dia arus ulang-alik. Faham sampai situ? Faham sampai situ? Dengar ke tak dengar ni? Faham ke tak? Faham. Faham. Okey. Kita perlukan pergerakan. Ingat tadi arus ulang-alik kita perlukan dia bergerak. Kan? Ni bar magnet, yang ni gegelung. So, yang ni tak apalah dia bergerak. Dia mesti ada pergerakan hal laju tu. So tapi tak semestinya dia bergerak. Untuk menghasilkan arus aruhan di sebelah sini, nak hasilkan arus aruhan sebelah sini, dia tak ada bateri pun transformer ni. Tapi macam mana dia boleh menghasilkan arus aruhan sebelah sini? Okey, konsep dia senang je. Ada pemotongan flux magnet. Okey, flux magnet tu dari mana? Flux magnet tu daripada sebelah sini. Sebab sini ada arus. Bila ada arus mengalir adalah medan magnet. Okey, adalah flux magnet. Siapa pula yang nak potong? Inilah coil yang sebelah sini. Ada pemotongan flux magnet yang dihasilkan oleh gegelung primer. Gegelung sekunder potong adalah arus aruhan. Faham tak maksud dia? Dan bila medan magnet tu berubah-ubah, barulah boleh macam daya tu. Sebab dia mesti ada macam hal laju baru untuk menghasilkan arus aruhan. Syarat dia tu. Mesti ada perubahan flux magnet. Kalau tak ada perubahan flux magnet tu, takkan tak hasilnya arus aruhan. Sebab tu dia berubah-ubah nyah magnet dan dimagnetkan dan nyah magnet. Faham tak maksud cikgu ni? Boleh faham? Boleh. Okay. Oleh kerana dia berubah-ubah, dimagnetkan dan dinyah magnet secara berterusan, medan magnet dia pun berubah-ubah. Tenaga dibekal untuk proses permagnetan tidak pulih sepenuhnya semasa penyah magnet. Perbezaan tenaga dipindahkan ke teras besi menyebabkan teras besi memanas. So bila teras besi senang panas, kita gunalah besi lembut. Besi lembut ni dia memerlukan tenaga yang kurang, bukan lebih sedikit, yang kurang. Okey, yang kurang untuk dimagnetkan. Kalau tak faham juga, kita tengok Google apa maksud hysteresis tu. Kejap Hysteresis dan transformer. Hysteresis loss. Kita panggil hysteresis loss. Inggeris lah. Ini arus pusar. Arus pusar kita akan terang. Okey. Tak apa. So maksudnya hysteresis ni dari segi tenaga. Kita guna teras besi lembut, maka teras besi lembut tu dia hanya memerlukan tenaga yang sedikit sahaja, yang kurang. Tenaga yang sedikit ataupun yang kurang. Tenaga yang sedikit. Okey, untuk dimagnetkan. Tak perlulah kita guna tenaga yang besar untuk nak memagnetkan dia. Tu maksudnya, faham tak? Hysteresis ni kalau kita guna besi lembut, maksudnya tenaga yang digunakan untuk nak memagnetkan dan nak menyah magnetkan besi tersebut sikit je. Tenaga, power bahagi masa. P darab T. So,
Kalau tenaga sikit, power loss tu sikit. Power loss. Tahu tak power loss? Tenaga tu kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Okey, kebocoran flux magnet. Okey, flux magnet dihasilkan oleh arus primer tidak dipaut sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Maka berlakulah kebocoran flux magnet. Gegelung sekunder dililit pada gegelung primer. Itu dia punya solusi dia. So semua flux magnet dihasilkan oleh arus primer akan dipautkan kepada gegelung sekunder. Okey, macam ni. Kebocoran flux magnet ni macam ni. Okey. Ni yang cikgu terang tadi. Okey. Ni kan dia punya medan magnet dia. Faham? Dihasilkan oleh gegelung primer kan? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Sekarang ni kalau dia jarak gegelung primer dengan gegelung sekunder tu ada jarak, dia boleh terbocor. Flux magnet ni boleh terbocor ke sekeliling. So cara untuk mengelakkan kebocoran, ni gegelung primer. Okey, sambungkan dengan arus ulang-alik. Gegelung sekunder tu awak lilitkan atas dia. Macam tu. Tak ada jarak dan semua flux magnet yang terhasil, semua gegelung sekunder ni boleh ambil untuk potong flux magnet dia. Yang warna biru tu flux magnet. Faham tak? Ini yang the best design lah. Dia letakkan atas dia ataupun di sekeliling, maksudnya yang ini, yang biru ni kita lilitkan kat sekeliling dia macam tu. Faham tak? Sebab tu banyak medan magnet yang jenis bulat. Magnet yang jenis bulat. Okay, macam tu. Lepas tu dililitkan gegelung primer sekeliling dia ni. Lepas tu atas dia kita lilitkan pula dengan gegelung sekunder. Dia lagi tak adalah kebocoran flux. Kalau macam ni boleh berlaku kebocoran flux. Sepatutnya gegelung sekunder nak kena ambil, nak kena pautkan ataupun nak kena potong flux magnet yang dihasilkan oleh gegelung primer tu. Faham ke tak? Cikgu, Okey. Ya. maksudnya cikgu gambar ajar kita tengok tu cuma untuk terangkan je. Dia bukannya Ya. design je. Ya. Untuk terangkan konsep asas. So, untuk mengurangkan kebocoran flux, gegelung sekunder lilitkan pada gegelung primer. So, semua flux magnet tu yang dihasilkan oleh arus primer atau gegelung primer tu, semua gegelung sekunder boleh paut, boleh potong flux tu. Okey, faham? Okey, arus pusar. Arus pusar ni adalah disebabkan oleh teras besi yang kerana perubahan medan magnet lah. Okey, teras besi akan memanas. Pemanasan teras besi menyebabkan tenaga haba dibebaskan ke sekeliling. Okey, saya tunjukkan arus pusar. Okey, ni bentuk arus pusar. Yang sebelah kiri tu arus pusar dia besar. Jadi bila arus pusar dia besar disebabkan oleh inilah medan magnet. Proses memagnet dan menyah magnet tadi tu kan. So dia boleh menyebabkan arah arus tu berubah-ubah. Arus pun berpusar. Berpusar tu maksudnya bergelung-gelung lah. Jadi untuk mengurangkan arus pusar, sebab bila arus pusar berlaku akan ada haba panas. Teras besi transformer tu akan jadi panas. So, cara untuk kurangkan dia, kita buat gunakan teras besi berlamina, kepingan besi nipis yang dilekat bersama-sama dengan gam penebat. Teras besi berlamina ni bentuk dia macam ni. Ni. Nipis dilaminatkan layer by layer, single layer tu dilaminate, digamkan. Dia bukan satu ketul teras besi besar tu. Dia kecil-kecil dan dilaminate, dilapis-lapis lah. Faham tak? Dilapis-lapis. Faham ke tak? Faham. So tujuan dia untuk itulah.
Ni eddy current tu. So kalau kita guna seketul besi lembut, teras besi lembut tu dia banyak arus pusat. So kita guna yang berlapis-lapis macam ni. Dia mengurangkan arus pusat dia. Berlapis-lapis dia kurang arus pusat. Untuk arus pusat lah tu. Eddy current tu jadi kecil. Okey, guna teras besi laminar. Okey, semuanya untuk mengurangkan haba lah. Mengurangkan power lah. Sebab bila ada haba, kuasa akan jadi kurang. Dia banyak jadi dia banyak tenaga tu banyak hilang dalam bentuk haba. Kita nak tenaga elektrik, bukan kita nak tenaga haba. Faham tak? Okay. So jawapan dia teras besi lembut tadi, soft iron core, yang ini hysteresis. Okay. Sebab bila kita guna teras besi lembut, teras besi lembut ni menggunakan tenaga yang sikit. Tu reason dia. Tulis. Teras besi lembut menggunakan tenaga yang sikit, yang kurang, tenaga kurang. Okay. Kalau arus pusat, nak kurangkan arus pusat, apa tadi? Kalau nak kurangkan arus pusat, guna apa? Teras besi berlamina. Apa tak kat sini dia tolong awak paper apa? Okay. Kalau nak mengurangkan kebocoran flux magnet, kita lilitkan sekunder, gegelan sekunder kita lilitkan atas primer. Primer kat bawah. Yang hijau ni primer, yang merah ni sekunder. Macam tu. Faham? Faham. Okey, nombor 34. Siapa? Saya. Baca. Raja menunjukkan dua tiub sinar katod yang serupa dengan nilai voltaj yang dibekalkan berbeza. Okey, dia ada dua sinar katod. Tapi dia punya manipulasi adalah dari segi voltan yang dibekalkan tu berbeza. Okey, seterusnya. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar berdasarkan dua raja di atas? Okey. So, Semakin bertambah yang pertama semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin bertambah pasangan sinar katod. Betul ke? Betul kot. Betul. Faham ke tak faham gambar Razan ni? Faham. Faham. Okey, apa yang awak faham? Dua sinar dengan berbeza nilai voltan ni. Okey, nilai voltan ni sambung kat sini. So sini atas ni positif. So sini anode lah. Plat ni namanya anode, plat positif. Dan yang ni negatif sambung. So plat ni namanya, ni negatif, plat ni namanya cathode. Okey, itu satu. Okey. Plat ni yang disambung kepada 1000 ni, dia hanya untuk nak menambahkan, kalau negatif kat sini, charge apa yang, kalau negatif, so dekat plat ni charge apa? Positif. Kalau disambungkan dengan negatif, maka plat logam kat sini, dia akan bercharge Negatif. Negatif lah, sebab tu kita panggil cathode. Yang ini disambung dengan positif, maka dia bercharge positif. Okey. Kenapa cikgu nak kena ada plat positif, plat negatif? Untuk mewujudkan medan elektrik. Medan elektrik adalah daripada positif ke negatif. Kalau ada charge, kalau ada plat yang bercharge, dia akan mewujudkan medan elektrik. Kalau ada kutub utara, selatan, dia akan mewujudkan medan magnet. Beza medan magnet mesti ada magnet bar. Medan elektrik mesti ada plat yang bercharge. Faham tak? Faham. Okey, kenapa nak kena wujudkan medan elektrik? Sebab nanti sinar katod, sinar katod tu sinar yang daripada mana? Yang terhasil daripada pancaran termion. Okey, ni sinar katod, kecil padamnya ini dulu. Okey, sini terhasillah sinar katod.
Ni pancaran ni lah, pancaran apa? Sinar katot. Sinar katot tu apa? Sinar katot tu sinar elektron ke proton? Elektron. Elektron. Elektron tu terhasil daripada mana? Daripada logam, permukaan logam yang dipanaskan. Siapa yang panaskan? Inilah. Daripada dia mesti sambungkan kepada satu satu sel lah. Tak salah saya 12 volt sini. Sel je lah nilai voltan yang rendah. Tapi kat sini voltan tinggi. Untuk pesongkan dia kita perlukan voltan yang tinggi. EHT. Extremely high terminal. Voltan yang lampau tinggi. Sebab dia unit dia kilovolt. Yang ini untuk just kita nak floatkan, kita nak apungkan elektron dekat permukaan logam kat sini, kita hanya bekalkan dengan voltan yang rendah pun dah cukup, 12 volt. So elektron dia panas, nanti permukaan logam ni pun pancarkan elektron. Okey, proses pemancaran elektron daripada permukaan logam, pemancaran elektron tu, okey, dari permukaan logam, aku lukis yang tu, namanya pancaran termion. Pernah dengar kan pancaran termion? Pernah. Okay. Elektron yang terpancar daripada permukaan logam, pancaran termion. Okay, sampai situ faham kan? Okay, lepas tu bila dah pancar, dia dah float lah kat sini, elektron dah terapung kat sini. Tapi elektron tu dia perlu digerakkan. Sebab tu kita pasang lagi kat sini katot dengan anode, maksudnya kita sambungkan lagi dengan bekalan voltan lah. Saya tak ingat voltan lampau tinggi ke voltan biasa. Just untuk nak pecutkan elektron tu. Sebab elektron akan tertarik pada positif. Kat sini positif, sini negatif. So barulah dia boleh pecut. Okay, so dia pun lalu. Sinar elektron pun lalu, iaitu sinar katot. Sinar katot yang berhalju tinggi pun lalu. Lepas tu bila dia lalu kat dalam medan elektrik, okay, dia elektron. So bila elektron dia akan tertarik kepada positif ke kepada negatif? Positif. Positif. Sebab tu dia akan terpesong ke atas. Ada sudut pesongan. Sebab dia akan tertarik kepada plat positif. Sebab dia sinar katot ni sinar elektron. Elektron daripada sini tadi. Okay. So, kalau soalan ni dia just manipulasikan medan elektrik by manipulatekan dia punya voltan lampau tinggi. So, medan elektrik kat sini lagi banyak. Sini medan elektrik dia kurang kuat, sini lebih kuat. So dia punya angle, dia punya sudut pesongan ni pun lagi besar lah. Kan? Dia lagi, sebab kat sini positif dia lagi banyak, dia boleh tarik sinar elektron ni naik lebih banyak. So dia punya sudut tu lagi besar. Okay. Sudut lah. Dia lebih kepada sudut. Dan dia bertambahkan medan elektrik. Nampak tak dia kata pasal medan elektrik? So dah faham pasal medan elektrik tu? Faham tak? Semakin bertambah nilai voltan yang dibekalkan, semakin berkurang ke semakin bertambah medan elektrik? Bertambah. So berkurang salah, sepatutnya bertambah. Kemudian semakin bertambah nilai voltan dibekalkan, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. So betul. Betul kan? So nombor 4 betul. So nombor 4 betul. So dia tu cara paper 1. So maksudnya semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin bertambah pesongan. Betul lah tadi. Dah. Okey, betul kan? Sebab kat sini dia medan dia dia kuat. Jadi bila medan elektrik dia kuat, sebab dia 3000 volt. Ya Allah itu kan. Sorry. Dia mana ni? Dia 3000 volt. Okey, kalau soalan tanya, apa yang berlaku bila voltan EHT ni ditambahkan daripada 1000 kepada 3000 volt? Yang pertama, kekuatan medan elektrik bertambah. Yang kedua, pesongan, darjah pesongan ataupun sinar katot tu dipesongkan lebih. Okey, dipesongkan dengan lebih, bertambah pesongan dia.
Okey, itu 2 jawapan awak. Okey, faham? Jawapan D. Okey, nombor 35. Rajah menunjukkan satu simpang diode apabila diode dalam sambungan pincang ke depan, lapisan susutan menjadi nipis. Kenyataan manakah yang menerangkan situasi itu? B. Bola. 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 Nombor 35 bola. Kenapa bola? Sebab Elektron dari jenis N ditarik ditarik. orientasi simpang Pn. Elektron dari jenis N. Ni jenis N maksudnya dia elektron ditarik. Okey, ditarik ke mana? Ditarik merentasi simpang Pn. Ditarik. Ditarik. Dia punya keyword dia ditarik. Ditarik merentasi, ditarik menjauhi. Okey. Faham ke tak faham ni? Ke nak cikgu tegang? Tak faham. Tak Yang faham. cikgu Okey, tuan. bagus. Tegang kan? Okey. Senang je. Okey, yang pertama, awak kena faham ini adalah diode. Okey, diode dia diperbuat daripada semiconductor. Semiconductor ni maksudnya dia separuh konduktor. Dia ada elektron valen 4, okey, dan elektron valen 5. Elektron valen 4. Dia kumpulan silikon, tahu tak silikon? Tahu tak silikon? Silikon dia ada elektron valen dia 4. Tahu tak elektron valen? Kimia pula dah. Tahu tak elektron valen? Tahu kan? Bila elektron valen dia 4, dia stabil ke tak stabil? Tak. Tak stabil. So, dia perlu buat ikatan covalent. Okey. Dia perlu buat ikatan covalent untuk dia stabil supaya jadi 8 kan? Okey, itu satu. Okey, yang kedua, sebab yang cara pendopan tu itu KBSM, so saya tak nak terang. So awak faham je semiconductor ada 2 jenis. Satu N-type, satu P-type. N-type maksudnya dia ada banyak elektron dalam semiconductor. P-type maksudnya dia ada banyak lohong. Dia kurang elektron. Okey, tu faham? Faham tak? Faham. Okey. Sekarang ni bila awak sambung secara pincang hadapan. Pincang hadapan ni maksudnya positif bateri bertemu dengan lohong. Lohong ni anode, positif lah juga. Dan negatif bateri bertemu dengan elektron. Elektron pun negatif. Okey, faham tak sampai situ? Faham. Okey, itu pincang hadapan. Okey, kalau pincang songsang, yang ini negatif. Yang ini positif, dia terbalik. Okey, saya bincang pincang hadapan dulu. Okey, pincang hadapan positif bertemu positif Okey. Kalau positif bertemu positif, positif ni positif. Dia menolak ke menarik? Ni negatif, negatif. Menolak ke menarik? Menolak. Charge yang sama menolak ke menarik? Menolak. Menolak. So, dia akan tolak. Dia akan tolak. Okey, tapi yang tolak lohong tak bergerak lohong tak akan bergerak. Yang bergerak hanya elektron saja. Lohong tu ibaratkan lubang. Lubang memang tak bergerak. Yang bergerak adalah elektron. So bila menolak, dia akan tolak lah ni. Tolak, paksa tolakkan elektron ni supaya merapatkan lapisan susutan ni. Sungai ni akan jadi lebih kecil. Dia akan isi tempat kosong. So menyebabkan lapisan susutan ni jadi kecil. So elektron boleh lalu lah. Elektron akan bergerak ke sini. Akan pergi bergerak ke tempat lohong. Elektron akan bergerak. Dia boleh lompat. Sebab lapisan susutan ni jadi kecil. Sebab dia ni negatif, ni positif, dia akan merapat. Ni negatif, dia akan menolak. So dia tolak benda ni. Ni pun tolak. Tolak. So pengaliran elektron tu boleh berlaku. Sebab tu kalau pincang hadapan, arus boleh mengalir. Sebab elektron tu dapat ditolak dan lapisan susutan tu jadi kecil. Okey. Kalau pincang songsang,
Sini positif, sini negatif, sini negatif. Maksudnya dia terbalik lah. N-type duduk sebelah sini, P-type duduk sebelah sini. So sini negatif, sini positif. So kalau positif dengan negatif dengan positif, dia akan menarik. So dia akan menarik. So elektron tu akan ditarik ke sini. Ditarik pergi sana. So lapisan susutan ni jadi makin besar. Sungai, lapisan susutan ni kita anggap macam sungai. Bila sungai tu besar, susah tak elektron daripada sini nak lompat ke sini? Susah. Susah. Sebab tu elektron tak boleh lalu. Bila elektron tak boleh lompat atau tak boleh mengalir, maka litar ni sambungan secara reverse bias tak akan membenarkan arus mengalir sebab elektron ni tak boleh mengalir. Itulah maksud dia. So pernyataan manakah yang menerangkan situasi itu? Elektron dah lohong. So kalau awak pasang secara forward bias ataupun pincang hadapan, maksudnya elektron dari jenis N ditarik merentasi simpang PN. Boleh mengalir lah sebab dia ditolak. Ini negatif. So dia menentang, dia akan tolaklah elektron ni supaya dia boleh mengalir ke kawasan, ke lohong. Okey. Jenis elektron daripada jenis N, elektron daripada jenis N ni ditarik merentasi simpang PN. Okey, faham Faham. Okey, 36. Raja menunjukkan satu simbol elektronik yang mewakili satu komponen elektronik. Okey, ini adalah simbol apa? Transistor. Okey, NPN ke PNP? NPN. NPN. Ni no parking no, dia keluar. Ni parking, dia keluar. No parking no. Okey, nombor 37, aktiviti P menjadi 3.125% daripada nilai asal 200 minit. Okey, jadi berapakah separuh hayat? Separuh hayat adalah masa untuk GSIM ataupun aktiviti berkurang jadi separuh. Okey, berapa separuh hayat dia? Ni separuh ni. Macam mana nak kira? Guna formula apa? Guna formula apa? Tahu tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Okey, dia pernah jumpa tak formula macam ni? Ada kan? Okey, yang ada A0 ataupun N0 ni asal. Yang ini yang selepas separuh hayat tu. Yang ini bilangan separuh hayat. Okey, so kat sini berapa kali separuh hayat? 1, 2, 3, 4, 5. So N sama dengan 5. Okey, lepas tu aktiviti sampel P menjadi 3.125 selepas 200 minit. Maksudnya kat sini 3.125% daripada nilai asal. Nilai asal berapa? 100%? Betul? Betul. 100%. So dia daripada nilai asal selepas 200 minit. Okey. Jadi ini tak perlu guna formula ni pun tak apa sebab yang ini cara dia senang je. Cikgu. Okay, yang pertama awak kira berapa separuh hayat? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 T half sama dengan 200 minit. Betul tak? Lepas Betul. 5 kali separuh hayat, dia 200 minit. So, T half sama dengan 200 bahagi 5. Berapa 200 bahagi 5? Kita nak cari separuh hayat. 40. Tu je. Sebab tu dia bagi yang atas ni. Dia bagi dia punya ni. Kita nak tahu berapa bilangan separuh hayat tu. Boleh faham tak? Boleh.
Okey. Seterusnya nombor 38, jumlah tenaga yang besar dibebaskan semasa dua nukleus yang ringan bergabung. So ini adalah tindak balas pelakuran ke pembelahan? Pelakuran. Pelakuran. Ringan bergabung jadi satu yang besar. Okey. Apakah nama proses? Aku dah jawab tadi, pelakuran. Okey, 39. Yang manakah yang benar mengenai kesan fotoelektrik? So jawapan dia B. Kesan fotoelektrik tahu tak? Mesti ada jawapan dia B, iaitu nombor 2 dan nombor 3. Mesti ada pengeluaran elektron daripada permukaan logam apabila dipanaskan. Okey, menggunakan tenaga foton ataupun tenaga matahari kan. Terkena pada contohnya solar panel. So solar panel tu diperbuat daripada logam. So logam tu memancarkan elektron. So pancaran elektron berlaku pada frekuensi ambang. Ingat tak frekuensi ambang? Fungsi kerja sama dengan H F naught. Ingat tak? Ni formula dia. Tengok kat sini. Ni. Tak ada pula kat sini. Tak ada dah. Tapi ni adalah fungsi kerja lah. Ni formula fungsi kerja. Fungsi kerja ni maksudnya kerja yang ataupun tenaga foton yang diperlukan untuk memancarkan elektron je daripada permukaan logam. Dia pancar. So elektron tu terapung je. Tapi elektron tu tak bergerak lagi. Dia just nak keluarkan elektron je. So namanya fungsi kerja. Faham fungsi kerja? Faham. Pengeluaran. Ni fungsi kerja lah. Untuk nak mengeluarkan ni fungsi kerja. Menggunakan frekuensi ambang tenaga foton. Iaitu tenaga cahaya matahari itulah. Okey, nombor 3. Kesan fotoelektrik ialah pelepasan elektron daripada permukaan logam apabila disinari dengan pancaran elektromagnet. Iaitu daripada sinar foton, tenaga foton. So 2 dan 3. Okey, nombor 1. Pembiasaan tidak akan berlaku pada keamatan cahaya yang rendah. Betul. Sorry. Dia keamatan cahaya tak mempengaruhi. Okey. Nombor 4, tenaga kinetik fotoelektron bergantung pada keamatan cahaya. Tak. Keamatan cahaya tidak mempengaruhi fotoelektron ataupun pancaran. Dia bergantung pada frekuensi. Okey. Dia tak bergantung pada keamatan. Okey. Nombor 40. Persamaan fotoelektrik Einstein dalam bentuk persamaan perkataan adalah okey, C. Tenaga cahaya sama dengan tenaga yang digunakan oleh elektron untuk melepaskan diri daripada permukaan logam iaitu fungsi kerja tambah tenaga kinetik. Okey. Sepatutnya ada dia punya formula tu. Tapi sepatutnya dia kena bagi. Okay, fungsi kerja H darab F naught. F naught ni adalah frekuensi ambang. Tahu kan frekuensi ambang F naught ni? Frekuensi ambang tenaga foton yang hanya digunakan bila frekuensi ambang ni katakan 100 Hz daripada cahaya daripada sinar elektromagnet ataupun sinar cahaya tampak tu kena pada permukaan logam. Ini cahaya foton. Tapi pada frekuensi ambang, contohnya katakan 100 Hz. Contohlah, darabkan dengan pemalar Planck. Pemalar Planck, ni nilai pemalar Planck H. Yang bawah nombor 33 tu. Memang dia bagi frekuensi ambang. So, dapatlah fungsi kerja W. Fungsi kerja HF naught ni. F naught ni frekuensi ambang. Hanya untuk nak bebaskan elektron je daripada permukaan logam. So dia terapung je kat sini. Okay, faham tak Wawa? Elektron tu terapung je. Dia hanya terpancar je daripada permukaan logam. Tu fungsi kerja. Faham? Okay. Dah terapung. Ya? Frekuensi apa tu ambang tu 100 Hz tak. Frekuensi ambang ni bergantung kepada jenis logam. Okey, bergantung pada jenis logam. Kalau logam macam mana, frekuensi ambang dia berapa, barulah elektron tu boleh terpancar. Faham? Faham. Okey.
dia dah terapung kat sini, dah terapung. Dia nak bagi ada arus elektrik, elektron ni kenalah digerakkan menggunakan tenaga kinetik. Tenaga kinetik setengah mv square. So dia kena tambah lagi tenaga, dia kena tambah lagi frekuensi yang lebih tinggi daripada tenaga daripada frekuensi ambang ni. Lebih banyak frekuensi dia supaya nak gerakkan elektron pula. Nak bagi elektron mengalir supaya bila elektron mengalir, arus pun mengalir. Fotoelektrik. Kita panggil fotoelektrik. Okey, fotoelektrik pun boleh mengalir. Fotoelektron ni fotoelektron. Sebab elektron tu terhasil daripada pancaran foton. Foton tu tenaga cahaya matahari, tenaga elektromagnet tu. Faham tak? Faham. Okay, good. Okay, saya cuma tak dapat sharekan formula je. Sebab list ni tak lengkap. Saya ada yang list lengkap. Okay, itu saja untuk hari ni. So kita dah habis untuk Terengganu punya set paper 1. Minggu depan kita akan bincang SBP kertas 2 pula. Structure. So saya akan sharekan kepada awak soalan dan skema. Awak buat dulu. Buat tanda. Tengok berapa awak dapat per 60 Boleh? Bahagian A je. Bahagian A je tu. Boleh? Boleh go. Okay. Saja. Bye. Cikgu. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama.